Oke, kita salah muka cikgu. Oke. Oke, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita belajar subjek pendidikan moral untuk murid-murid yang mengambil pendidikan moral saja, iaitu seramai 25 orang. Seramai 25 orang. Oke. Cikgu tak payah sebut nama kali ini ya. Oke. Untuk hari ini tajuk kita ialah agama membentuk kepribadian diri. Oke. Oke, agama. Apa itu agama? Oke. Tanya mama, apa itu agama? Oke. Kalau kamu tanya cikgu, cikgu beragama Kristen. Kamu agama apa? Oke. Jawab jawab sendiri. Oke. Dan bagaimana agama ni boleh menjadikan kita murid yang cemerlang, murid yang baik, murid yang ada sahsiah yang tinggi. Oke. Oke. Lihat kepada gambar di sini. Oke, teliti gambar di bawah. Oke. Mana kita diminta menyatakan apa agama yang mereka anuti. Okey, tengok gambar yang pertama ni. Di belakang ini adalah masjid. Dan cuba tengok mereka yang pergi ke masjid. Mereka pakai songkok. Yang perempuan bertudung, berbaju kurung. Yang lelaki bersamping berbaju Melayu. Okay. Ini adalah penganut agama. Agama apa kelas? Ya, agama Islam. Okay. Contohnya siapa kawan kita yang beragama Islam? Seperti Syikin, Nur Nabila, Afiq, Mastika, Hakim. Okey, kita adalah beragama Islam. Okey, yang kedua, tengok gambar yang kedua. Ini apa ni? Pernah tengok ke di tempat sembahyang ni? Okey, ini adalah tokoh Buddha. Ya. Siapa yang menganut agama Buddha? Okay, selalunya adalah mereka yang berbangsa Cina. Okey. Siapa yang berbangsa Cina di sini? Oh, Yip Yin Siang. Siapa lagi? Lau Sun Guan. Wu Yun Qing. Okey. Okey. Cuba tanya kawan-kawan, adakah mereka beragama Buddha? Okey. Okey, kita pergi ke gambar nombor 3. Cuba tengok bangunan ni. Pernah ke kamu tengok? Ada ke di tempat kita? Okeylah. Okay, cikgu pernah tengok ini di mana? Di Kuala Lumpur. Okey. Ini dinamakan temple. Temple iaitu untuk orang beragama Hindu. Ya, Hindu. Hindu sebut Hindu. Siapa yang menganut agama Hindu? Cuba tengok. Betul-betul pakaian ini. Dia berbaju sari. Okey.
Kalau berbaju sari ialah mereka yang berbangsa India. Adakah kawan yang berbangsa India? Cikgu ada. Okey. Tapi kamu tak kenal lah kan? Okey. Seterusnya yang terakhir. Okey, tengok ni. Okey. Ini adalah apa? Ini adalah gereja. Gereja untuk mereka yang beragama Kristian. Ya, sebut sekali lagi. Kristian. Okey, siapa yang beragama Kristian di sini? Selain daripada cikgu, siapa? Nanti tanya mama, tanya bapa, saya beragama apa? Okey. Okay, jadi di sini ada 4 agama utama yang terdapat di negara kita. Yang pertama, agama Islam. Islam, sebut Islam. Yang kedua, agama Buddha. Sebut agama Buddha. Yang ketiga, Hindu. Hindu. Ya. Dan yang keempat, agama Kristen. Kristen. Okay. Ingat. Okay. Nah, kita tengok ni senario ni. Ni ada pakcik ni. Ni ada boy bawa bakul. Ni ada buah limau. Sekarang ni banyak buah limau di kedai kan. Okey, agama sebagai panduan hidup. Okey. Mari kita baca dan fahami situasi di bawah. Okey, kita baca mengikut urutan nombor. Okey, yang pertama. Dato', mengapa kita perlu bersembahyang? Kata Amoy ni. Amoy. Kemudian jawablah Dato'. Meme, sembahyang ialah ajaran agama kita. Okey. Kita jawab apa tadi? Meme, sembahyang ialah ajaran agama kita, kata Dato'. Saya faham, Dato'. Saya berjanji akan mematuhi agama dengan sempurna. Okey. Meme jawab, saya faham, Dato'. Saya berjanji akan mematuhi ajaran agama dengan sempurna. Bagus, kata Dato'. Mematuhi ajaran agama dapat membentuk pribadi diri yang mulia. Okey? Okey? Kalau kita ikut ajaran agama, kita dapat membentuk pribadi personaliti diri yang mulia. Mulia itu apa? Mulia itu cemerlang, baik. Okay? Faham tak kisah dia ni? Okay? Nanti kamu dengar sekali lagi. Okey, sekarang kita perhatikan gambar. Okey, apa yang dikatakan dengan pribadi diri yang mulia? Bagaimana agama membuatkan kita ni menjadi seorang yang baik, cemerlang. Okey, tengok sini. Mana mouse ni? Agama membentuk pribadi diri yang mulia seperti yang pertama, bertanggungjawab. Menjadikan kita manusia yang bertanggungjawab. Sebut bertanggungjawab. Tengok ni gambar ni. Dia bertanggungjawab terhadap datuknya yang memakai kerusi roda sebagai seorang cucu adalah tanggungjawab untuk membantu datuk nenek kita yang sudah tua. Okey, yang kedua, agama membentuk kita menjadi seorang anak yang baik hati. Okey, sebut baik hati.
Apa tu baik hati ya? Tengok dalam gambar. Aboy memberi kucing makan. Adakah ini sikap baik hati? Semestinya. Dia tengok kucing itu lapar, dia pun bagi makan. Jadi kita disebut baik hati. Okey. Yang ketiga, kita ada nilai kasih sayang. Okey, sebut kasih sayang. Okey, apa itu kasih sayang? Tengok ni. Mereka dua sayang dengan Datuk. Tengok Memen menyandar dengan Datuk. Okey. Si Aboy pula pegang belakang Datuk. Itu menunjukkan mereka ada rasa sayang terhadap Datuk mereka. Okey. Okey, dengar Aboy ni cakap, gembiranya saya dapat menemani Datuk pergi ke tokong untuk bersembahyang, katanya. Okey. Di sinilah agama membentuk kita menjadi manusia yang berpribadi mulia, bertanggungjawab, baik hati, ada kasih sayang. Okey. Selain daripada itu, tengok gambar. Okey, di sebelah ni, sasiah positif hidup harmoni. Okey, dia juga membentuk sasiah. Okey, tengok ni. Dia menolong rakan yang jatuh buku. Nanti kamu tengok kawan jatuh barang, kamu mesti tolonglah. Okey. Kemudian yang kedua, mengemas kelas. Membersihkan meja. Okey. Yang ketiga, berkawan. Berkawan. Dan yang keempat, bersalam dengan cikgu. Jangan langgar cikgu. Kan cikgu terpelanting kan, terparing. Jangan langgar cikgu tau. Bersalam dengan cikgu sebelum balik. Baik cikgu, saya balik dulu. Bilang begitu. Okey, itu adalah ciri-ciri apabila kita ada nilai agama. Agama. Okey, itu sahaja untuk hari ini kelas. Nanti kamu ulang balik penerangan cikgu ini. Okey, sekarang kita buat tugasan. Bye-bye. Jumpa lagi.